Terima kasih kepada manusia, kita dapat gaji, yang dapat allowance yang dibagi, kita ucap terima kasih. Tapi kepada Allah SWT, kalau kita nak menilai nikmat yang dibagi oleh Allah kepada kita, tidak terhingga. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak menghitung nikmat-nikmat Allah yang bagi kepada kita ni, ya Allah, cukup banyak, paling banyak. Bayangkan tuan-tuan sekalian, bayangkan kita bangun tidur pagi tadi lah. Katalah kita bangun tidur pagi tadi, Allah pejak buka mata saja, mata tak nampak. Cuba bayangkan, mata terbuka tetapi tidak nampak. Buka tapi tak nampak. Gelap dunia. Ini contoh yang paling dekat lah. Paling dekat kita perlu ambil. Bayangkan kepada kita, kita bangun-bangun tidur, isteri gerak, suami gerak, kita telinga tak dengar. Tak tahu, telinga tak dengar, pekak. Bayangkan kepada kita, kita bangun tak boleh bergerak. Tak boleh bergerak. Bayangkan kepada kita, kalaulah Allah kata kita bangun daripada tidur tadi, tak boleh buka mulut kita. Bayangkan kepada kita yang secara ringkas, kita bangun daripada tidur mengeliat, tiba-tiba tak boleh bergerak, tangan tak boleh angkat, kaki tak boleh bergerak. Mengurus suami untuk ke pejabat, dalam keadaan dapat mandi, dalam keadaan dapat bau, dalam keadaan dapat dengar, dalam keadaan dapat itu dan ini. Pernahkah kita terlintas di pemikiran kita untuk kita menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau orang bagi kepada kita sebatang pen, nak ambil pen, kita akan kata terima kasih. Pen ni bukan ada apa pun. Tapi nikmat yang Allah bagi kepada kita itu, kalau kita tengok, ya Allah, la tuhsuha, jika nak hitung memang tak boleh hitung. Tapi kaedahnya, secara ringkas saya nak bawa kepada saudara-saudari sekalian, bagaimana kita nak menzahirkan syukur kita kepada Allah SWT. Macam mana? Apa yang patut kita lakukan? Kalau tengok dalam satu kitab, dia kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dijanjikan oleh Allah syurga bagi dia, kan? Nabi tidak ada hisab, tidak ada apa langsung, dijanji bagi dia syurga. Nabi sendiri dijanjikan syurga, tapi setiap malam amalan yang dia buat, dia bangun menunaikan solat malam, dia bangun sembahyang tahajud sampai pecah dia punya kaki dia, tapak kaki dia berdiri dan sebagainya. Sampai satu ketika Aisyah tanya dia, ya Aisyah tanya dia, kenapa ya Rasulullah, engkau telah dijanjikan oleh Allah, tak ada hisab, tak ada apa pun, terus sebagai ahli syurga, tidak ada apa kesalahan, maksum. Tapi kenapa engkau masih lagi buat amalan-amalan ini, buat sampai pecah kedua kaki, tapak kaki dia, sembahyang itu dan sembahyang? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, afala akuna 'abdan syakura. Nabi jawab kepada Sayyidina Aisyah, dia kata, wahai Aisyah, tidakkah engkau menyukai aku menjadi hamba yang sentiasa bersyukur? Engkau tak suka ke tengok aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Pasal apa engkau tanya macam tu? Itu mustawa, itu taraf Nabi. Kita siapa kalau nak dibandingkan dengan Nabi? Sebab itu saya nak katakan di sini, kita nak cerita panjang, memang ambil masa yang panjang tentang syukur ini. Tetapi saya nak katakan bahawa menjadi kewajipan kita kepada kita untuk bersyukur. Nabi sendiri bersyukur. Kenapa kita sebagai hamba kepada Nabi, kepada Allah, yang tak pandai bersyukur? Sebab itulah syukur ini paling ringkas
bagi kita ialah buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Apa yang Allah suruh kepada kita buat, bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah dah janji dah, jika kamu bersyukur di atas nikmat-nikmat yang telah aku kurniakan kepada engkau, nescaya la azidannakum, aku akan tambah lagi. Allah akan tambah lagi kepada kita rezeki-rezeki yang berlimpah ruah. Ini tentang syukur. Jadi maknanya ringkas saya nak katakan, marilah kita menjadi hamba abdan syakura, hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah di mana-mana saja kita berada. Marilah kita sama-sama, warga Peking kita, lah zahirkan kesyukuran kita. Semoga keberkatan rezeki yang kita dapat ditambah ruah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Peking kita dan juga kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada semua yang terkait dengan apa dakwah yang telah kita lakukan. Jadi saya ingat itu untuk kali ini faham betul-betul konsep syukur, buat apa yang teruskan kesyukuran. Kita bersyukur kerana kita masih, kalau nak cerita bersyukur, kita bersyukur kerana kita masih ada kerja. Ada rakan-rakan kita di luar tidak ada kerja. Kita bersyukur kerana kita dapat datang ke pejabat pada hari ini. Ada rakan-rakan kita yang aksiden, jatuh, patah kaki, duduk di hospital. Dalam konteks bersyukur, saya nak pesan apa yang telah dibawa oleh setengah ulama dikata. Dalam arti bersyukur, jangan kita lihat orang atas. Kalau kita tengok kepada orang atas, bukan tingkat 6. Ini ada tingkat 6 lah. Di cerita-cerita syukur ni, orang atas ni orang besar-besar lah. Orang yang kaya tu. Kalau kita nak bersyukur, kita kena lihat orang bawah. Orang bawah ni, kita kata kita susah. Tapi kalau tengok dia, kita kata gaji kita 4,000. Tengok dia, gaji 3,000, anak 8. Dia pula gaji 3,000. Dia bersyukur kerana ada orang yang gaji 1,000 tapi anak 12. Dah lah, contoh. Kan bersyukurlah. Tapi dia mampu menyara dengan keberkatan kewangan yang dapat hasil daripada syukur dia. Dia bersyukur. Dia kata, saya tengok 1,000 ya, anak ramai. Tapi dia bersyukur kerana dia dapat menjaga anak dia. Ada, kita patut bersyukur. Dia kata aku 1,000 tapi dia tu tak ada kerja, tapi ada anak 2-3 orang. Dia tu bersyukur. Dia pun bersyukur, aku sihat boleh berjalan. Dia tu dah tak boleh berjalan. Bersyukur melihat dari sudut fizikal, dia sakit, dia tak boleh berjalan. Orang tak boleh berjalan, duduk hospital, cara hospital. Dia kata aku bersyukurlah, duduklah atas kaki boleh bergerak sana turun sana. Tapi tengok sebelah kaki tu, dah kaki pun dah tak boleh angkat dah. Bersyukurlah kerana tak jadi macam dia. Dia tu pula kata, akhirnya sampailah, aku bersyukur kerana dapat hidup. Sebelah kaki sana dah diusung masuk kubur. Aku boleh juga sempat bertaubat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, syukur tengok daripada bawah, bukan tengok daripada atas. Atas kalau kita duk cari, bukan tak boleh. Islam bukan melarang, tidak. Tapi nak menzahirkan, nak menanamkan kesyukuran tadi, mesti dilihat daripada bawah. Barulah, baru sudah. Kita susah. Ada orang lagi susah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru zahirnya perkataan Alhamdulillah ya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat cukup. Dan untuk minggu akan datang, kalau diberi ruang, kita cari satu orang yang boleh. Kita pakat ni. Ustaz-ustaz kita banyak ni yang boleh menjelaskan tentang isu. Ambil sifat sabar pula. Kalau kita kata, ambil sifat ikhlas. Tak ada baca cari ini. Baca pun tak apa. Kita sama-sama berkongsi ilmu. Bukan nak buat apa. Bersama-sama berkongsi ilmu dalam menjelaskan tentang sifat-sifat mulia dalam Islam. Hari ini syukur, Alhamdulillah. Minggu depan kita tengok Farhan terus cerita. Siapa yang boleh tu kita bagi. Tak ada beritahu saya. Ustaz Zul pun boleh, insyaAllah. Tak apa, kita bakat-bakat tolong. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan perhimpunan kita ni. Dan sila Ustaz tolong doa, akhirkan dengan doa.
العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل صلاتنا مقبولة ودعواتنا مستجابة وحاجاتنا مقضية وأرزاقنا مبسوطة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت عفو وتحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا والشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من كل شر ما استعاذ به من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.